Betul lah, malam ni memang Furqan. Tapi bila Izzati masuk baru Furqan. Tolong panggil Izzati. Anak saudara tercekik Alkum. Sudi tak jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantun. Pergi ke Pergi ke pelabuhan untuk menyelam. Waalaikumsalam. Baik. Kalau terlupa rakaat, kita kena buat apa? Kena tambah bilangan rakaat, kemudian sujud sawi. Gatal lah. Ui, 5 minit lagi. Zati buat apa lama benar? Zati dah prepare. Zati dah okey. Okay. Fernandez buang kita semata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Furqan? Zati sihat? Sihat alhamdulillah. Pakai filter. Filter? Kena pakai Semula jadi tak perlu, tak apa. Tak payah. Tak apa, betul. Tak apa lah. Kita dah baby face tak apa. Okey Zati, kita buka kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan live Furqan Fawaz bersama dengan Izzati Elia daripada Hamari Studio. Betul tak? Hamari kan? Betul. Bukan Hamarai. Ha? Kena sebut dah Hamari Betul lah, betul. Betul. Selalu orang salah sebut. Hamari kan? Betul lah. Hamari Studio. Yes. Sebelum kita pergi lanjut, Hamari tu maksud dia apa? Alamak, soalan cepu mas. Sebenarnya Zati pun tak tahu. Kena tanya founder kot. Ada kena dengan Humairah ke? Tak ada eh? Rasanya dia cuba try Google Translate. Lah. Search Hamari tu maksud dia apa? Macam ni. Macam mana ni? Macam mana nak promosi Hamari ni? Okay, tak apa. Zati berada di tajuk kita sebab saya selalu juga ditanya kan apakah perluan dan boleh ke hukum perempuan berdakwah. Rasanya Zati pun mesti pernah banyak kali kena kan? Kenapa Ramai tanya. Zati mesti nak terjebak dalam dunia dakwah, sedangkan perempuan ni itulah aurat, itulah suara itu aurat. Muka boleh bawa fitnah lah, apalah macam-macam kan. Jadi apakah, rasanya Zati dah bersedia kan untuk jawab soalan ni. Sebab itulah tajuk besar kita, keperluan perempuan ataupun wanita berdakwah. Senang cerita di media sosial. Jadi boleh mulakan Zati, insyaAllah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, pertama-tamanya terima kasihlah kepada Furqan kan sebab nak ajak Zati untuk buat live ni. Lepas tu kupas tentang isu yang
orang kata macam uh, agak relevan lah dan sangat ramai yang tanya. Jadi dekat sini apa yang Zati kongsikan ini bukanlah daripada apa sudut pandang Zati sendiri, tak. Tapi Zati akan kongsikan apa yang ulama katakan. Sebab benda ni sebenarnya dah lama dah ulama bahaskan. Benda ni sebenarnya dah lama dah para asatizah semua kata dah bagi tahu. Cuma dalam masyarakat konteks remaja ni kadang kita kurang tahulah. Jadi Zati hanya sekadar berkongsi. Itulah dia. Jadi untuk konteks boleh ke sebenarnya perempuan berdakwah? Jadi pertama kita kena tahu hukum dakwah tu dulu sendiri kan. Tapi sebelum nak pergi jauh, Zati nak kongsilah. Zati sekarang tengah study dekat Universiti Sains Islam Malaysia dalam kos dakwah dan pengurusan Islam. Jadi Zati sendiri dengar tak? Kalau sangkut tu bagi tahu yes, USIM nilai. So Zati memang dalam kos dakwah, memang belajar ilmu dakwah. Jadi dalam kalangan lecturer Zati sendiri pun memang kebanyakannya orang-orang yang orang kata berkelayakan kan untuk sampaikan tentang subjek-subjek tersebut. Kalau macam dari sudut konteks pelajaran yang kami belajar di universiti ni, dia lebih orang kata agak umum tau. Sebab budak kos dakwah ni dia macam kena belajar semua tapi dalam benda yang asas-asas lah. Kita tak terlalu dalam. Contoh kalau macam pelajar usul fiqh, dia akan memang fokus tau dalam bidang cabang tu dan lebih dalam kan. Tapi kalau macam budak-budak dakwah ni, kita orang study juga, kita orang belajar juga benda tu. Belajar tapi tak terlalu dalam dengan orang yang memang betul-betul dah spesifik dengan kos tertentu tu kan. Jadi sebab kita dakwah ni benda yang sangat besar. Dia benda yang melibatkan agama. Jadi kalaulah seorang pendakwah tu dia langsung tak ada ilmu basic paling kurang tentang Islam tu sendiri, bagaimana dia nak berdakwah kan. So paling penting pertama bila nak berdakwah ni ilmu. Sebab kita adalah duta kepada Islam, tapi kita juga boleh jadi fitnah kalau kita salah bagi ilmu ke apa benda kan. So sangat kena hati-hati. Jadi bismillah, kita berbalik pada semula pada hukum berdakwah tu sendiri. Kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak sebenarnya dalil-dalil berkaitan dengan dakwah. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Berdakwah, serulah kamu kepada jalan kepada Allah dengan hikmah, Kemudian wal mau'izatul hasanah, nasihatlah dengan perkataan yang baik, wajadilhum billati ahsan, dan kamu berdebatlah ataupun berdiskusi dengan cara yang paling baik. Ini kan kalau dalam konteks dalil ni sebenarnya ini adalah antara rahsia sebenarnya, tips yang Allah bagi pada kita tentang uslub dakwah, cara dakwah bagaimana yang paling baik. So kat sini kita pecahkan kepada 3 poin. Jadi masuk bahagian uslub kan. So dekat sini juga adalah berkenaan dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ud'u kat sini fi'il apa? Ud'u fi'il amar kan. Ud'u fi'il amar. Jadi kalau dalam kalau dalam hukum Quran tu sendiri, kalau bila mana fi'il amar dia bahawa wajib kan. Maksudnya dekat situ perintah kewajipan untuk kita melakukan dakwah. Dan kewajipan ni bukan hanya terletak pada bahu lelaki sahaja, tapi bahkan perempuan pun sama juga. Wajib kena buat dakwah juga. Jadi kena jelas dakwah ni apa benda. Dakwah ni adalah dakwah tu ilallah. Maksudnya kita ad-da'iyatu ilallah. Kita berdakwah untuk ajak orang kepada Allah, bukan untuk ajak orang kepada kita. Kadang-kadang kan inilah kita kena sentiasa untuk jaga hati. Sebagai contoh kan, kalau sekarang ni kita ada medan yang sangat besar, sangat luas, worldwide, iaitu internet, media sosial. So apa yang kita buat semua satu dunia boleh tengok. Hatta yang sekarang tengah tengok live ni pun mungkin ada yang datang daripada bukan sekadar negara Malaysia, mungkin ada yang daripada negara Indonesia, mungkin ada yang daripada Singapura, mungkin ada yang daripada Brunei, dan bahkan mungkin daripada pelosok dunia yang lain, kita tak tahu, Allah alam. Tapi nak ceritanya platform sekarang ni kita kena tengok wakil kita sekarang ni cabarannya berbeza. Ada orang cakap apa? Tak dengar apa dia? Tadi nampak tak ada orang cakap apa? Laju sangat Oh ya Allah, minta maaf.
Zati. Wih, Zati ni sebenarnya memang banyak cakap. Jadi bila kalau sekali cakap tu Marah. macam laju sangat. Jadi kan, point kat sini nak ceritanya dakwah ni Saya kewajipan kepada semua Muslim. tapi dia orang ni kesian. Oh Terus. kesian. Okay, sorry, minta maaf sangat sebab laju Minta maaf sebab okay, after this Zati kena perbaiki, cara cakap kena perlahan sikit. Okay, kita cuba perlahan. Nanti kalau Zati laju balik bagi tahu tegur laju sangat bagi tahu Perlahan je. je. Okay, insyaAllah. Wal Okay, mau'izah. so tadi kita dah ni lah, maksudnya kat sini kita dah jelas hukum berdakwah tu wajib bagi setiap Muslim. Bukan pada lelaki saja tapi pada wanita juga. Okay, tapi bila kita bahaskan kat sini, cerita tentang bagi orang perempuan nak berdakwah, terutama dekat khalayak umum. So kalau kita tengok kat sini konteks perbincangan para ulama, dia ada banyak pendapat, dan antara pendapat yang paling kuat adalah pertama, wanita wajib juga berdakwah, tetapi ada syarat-syarat dia. Sangat ketat dan sangat orang kata sangat rigid. Okay. Sebab apa? Sebab perempuan ni secara fitrahnya dia adalah indah. Tak ada pun perempuan yang tak cantik kat dunia ni. Semua perempuan cantik-cantik. Jadi dekat sini kecantikan inilah yang kadang-kadang menjadi senjata iblis untuk menghanyutkan para rijal, orang lelaki. Jadi that's why kenapa perempuan kalau nak berada di halayak ramai, banyak sangat benda yang dia kena jaga. Kalau sekarang ni lah, macam Zati yang bila kat dalam kuliah, bila lecturer Zati lecture pasal isu dakwah sekarang, kita tengok kalau dalam wakil sekarang, kita tengok dalam konteks keperluan perempuan tu sendiri untuk dalam bidang dakwah ni, antara salah satu faktornya perempuan mendominasi dunia. Maksud dia lebih banyak daripada lelaki. Kalau kita tengok statistik dunia lah. Perempuan lagi banyak daripada lelaki. Lepas tu nak ceritanya para asatizah ataupun para ilmuwan dalam kalangan perempuan tu sendiri sikit. Tak banyak. Cuba kita tengok asatizah yang ada dekat Malaysia. Cuba apa dia? Kalau kat Malaysia asatizah sikit. Kan betul. Cuba Furqan sebutkan antara asatizah yang ada dekat Malaysia. Okay, perempuan yang lah kan? Yang kita selalu akan jadi rujuk. Betul. Ustazah Asma Harun. Okay, betul lagi. Betul. Okay, Izzati Alia. Tak. Saya tak termasuk. Saya hanya berkongsi. Saya tak boleh jadi pakar rujuk lagi. Kawan apa seorang gitu? Farzana Rais. Dia kalau level kami ni masih lagi belajar. Sangat sikit. Tengok, Furqan nak sebut pun masih macam siapa lagi nak ke sini katanya para asatizah mu'alim dekat perempuan dekat Malaysia sangat sikit, betul. Dan inilah yang merisaukan para pendidik terutamanya, sebab macam contoh kalau siapa lagi the next Ustazah Asma Harun, siapa lagi the next Ustazah Hafiza Musa, siapa lagi the next Ustazah Isfadiah, dan siapa lagi pelapis kepada Profesor Dr. Muhayya sebagai contoh. So mereka-mereka ni dah makin lama makin berusia kan, dan nak capai umur veteran. Jadi perlunya ada pelapis-pelapis juga bagi konteks untuk inilah jadi rujukan bagi para ilmuwan wanita tu sendiri. Okay. Itu yang pertama, kalau kita tengok dalam konteks inilah negara Malaysia. Lepas tu tadi kan Zati nak sentuh balik tentang apa syarat-syarat yang sepatutnya kalau contoh seorang perempuan dia dah ceburi dalam bidang dakwah ni, terutama bila mana berada di khalayak ramai. Itu belum cerita kalau masuk TV lagi lah banyak benda nak kena jaga. Ni kalau contoh macam Elia ni buat live dengan Furqan je kan dekat dalam media sosial. Zati, banyak jugalah benda nak kena jaga. Pas Zati tu mengganggu dia orang. Apa dia? Oh, kipas. Oh, sekejap Ikan. Ya Allah. Ikan masuk. Barang jatuh. Alright. Dah. Dengar lagi tak bunyi kipas? Tak, kesian lah korang ni. Kesian kat Zati panas sekarang. Apa suruh tutup kipas? Tak ada, okey je insyaAllah. Okay, so
Mana tadi? Oh, batas perempuan bila nak berdakwah dekat khalayak umum. Dekat media sosial, belum masuk TV Yes. lagi. Pertama, perempuan tersebut tak boleh tabarush. Tak boleh bertabarush. Maksudnya dia make up tebal-tebal. Lepas tu dia menggayakan pakaian yang menjolok mata. Gincu tu merah, semerah-merahnya. Dari jauh kilometer pun dah boleh nampak dah. Tunggu kadang ada. Tunggu, bahaya. Jadi pertama sekali, jangan tabarruj. Kerana dia berpakaian tu sesederhana yang mungkin, insyaAllah. Ingat korang dalam surah Qalam apa? Dalam surah Qalam apa-apa kita belajar catat. Zati cakap apa ni? Mula jangan apa tadi? Pertama, kalau nak berdakwah jangan tabarruj. Okay, mungkin ada dekat dalam kalangan sahabat-sahabat yang tak tahu maksud definisi tabarruj tu kan. Tabarruj ni maksudnya berhias berlebih-lebihan. Jangan sesekali seorang wanita tu dia berhias berlebih-lebihan. Berhias berlebih-lebihan yang macam mana? Sebagai contoh yang macam tadilah Zati sebut. Dia bermakeup tebal, lepas tu dia pakai pakaian yang menjolok mata, lepas tu dia tak tutup aurat dengan sempurna. Ini termasuk dalam bahagian tabarruj. Lepas tu yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ni, orang kata apa nama? Contohlah kalau kat media sosial, adab yang dia kena jaga, dia tak boleh banyak sangat upload gambar diri dia yang sehingga boleh jadi fitnah. Ini adalah teguran yang ditegur oleh murabbiyah Zati sendirilah. Zati sebelum ceburi bidang ni memang Zati banyak rujuk dekat murabbi Zati kan, tanya ustazah minta tolong nasihat apa yang perlu untuk Zati jaga dan boleh ke Zati nak buat dakwah dekat media sosial ni. Dan antara perkara yang paling ustazah tekankan gini, kalau boleh perempuan ini benda yang ulama tak ada khilaf. Perempuan boleh nak berdakwah tapi berdakwah biasa sama dengan perempuan. Berdakwah dengan perempuan tu lebih aula, lebih utama. Sebagai contoh dia buat satu, kalau dia nak buat ceramah kan, kalau dia dah buat ceramah, dia buatlah dalam satu ceramah yang private, dalam grup private Google Meet. Yang ni memang tak ada khilaf. Yang ni memang ulama semua sependapat boleh. Yang ni boleh. Tetapi bagaimana pula situasi bila mana di dalam satu majlis dia sebagai penceramah, dalam keadaan penontonnya ada lelaki, dalam keadaan penontonnya ada perempuan bercampur. Kan, dia perempuan, dia nak bagi ceramah, penontonnya ada lelaki, ada perempuan bercampur. Jadi bagaimana pula? Kalau dalam konteks ini ulama khilaf, ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang tak boleh, maksudnya tak kasih. Yes. Dan kebanyakan ulama tak kasih. Kebanyakan. Tapi ada sebahagian yang kasih tau. Ada sebahagian yang kasih. Dan yang kasih ni, yang boleh ni, yang maksudnya boleh ni, dia ada letak syarat. Maksudnya bukan boleh dengan hanya boleh macam tu je. Dia boleh tapi dia bersyarat. Sebab tu tadi sebut, antara syarat-syaratnya tu yang pertama tadi, tak boleh bertabaruj. Lepas tu yang kedua, dia tak boleh gunakan bahasa yang... Jangan upload gambar banyak-banyak kan? Yes, jangan upload gambar banyak-banyak kalau dalam media sosial. Yang kedua, jangan upload gambar banyak-banyak. Tulis. Hanya sekadar tujuan untuk orang kenal. Rupanya macam ni dia. Dia ni siapa? Tu je. Hanya untuk sekadar tujuan untuk orang ma'ruf, orang kenal. Bukan tujuan untuk orang macam ni, puji, kau ni cantik ke, kau ni apa, tak boleh. Bolehnya kalau ma'ruf je. Hanya sekadar untuk ma'ruf. Susah juga kalau langsung kan, langsung dalam satu akaun tu dia langsung tak ada gambar hingga menyebabkan kita takut ini adalah fake account. Betul tak? Kalau macam sekarang kan banyak sangat fake account. Jadi kalaulah dia nak upload contoh satu gambar hanya semata untuk orang tahu, orang makruf, ini dia. Rupanya inilah account dia. Maksudnya ini bukan fake account. So tak ada masalah. Lepas tu yang ketiga benda kena jaga adalah suara. Suara tu kalau boleh jangan berlenggok-lenggok, mendayu-dayu, mengedik-gedik, jangan. Suara tu kalau boleh bila dengan ajnabi, tegas. Tegas, profesional. Yang ketiga dengan ajnabi, tegas, profesional. Tulis.
Oi Din, aku tengah fokus kau dah kacau aku. Oi yang ketiga apa tadi? Apa tadi tadi? Yang ketiga, yang ketiga kena uh, suara. Suara Suara-suara tu jangan mendayu-dayu, kena tegas dan profesional. perempuan yang ketiga kena tegas, suara jangan mendayu-dayu. Hmm. Alright. Lepas tu Dan yang okay, dapat kan setakat ni? Kalau dapat tak tapi dapat nanti boleh bagi. tulis kat Alright. Ada yang tulis dekat komen. Zati cakap laju sangat. Ya ke? Alamak, Zati cakap laju sangat Astaghfirullahalazim. Sekejap istighfar sekejap. Astaghfirullahalazim. Okay, yang Minta maaf lah Zati ni. nota, kemudian tulis kat sini saya nak pin yang ketiga. Ha. Ketiga perempuan kena tegas jangan suara mendayu. Okey, bagus. Cukup. Okay. Okey. Terus nanti yang keempat. Belum Okay, habis? yang Dah habis dah? yang keempat dia kena jaga batas dia. Dia kena jaga batas dia. Maksudnya ikhtilat dia kena jaga. Maksudnya tak boleh lah dia nak nama apa bertepuk tampar ataupun dia bersentuhan ataupun dia tidak menunjukkan akhlak sebagai seorang muslimah. Faham. Dia kena jaga akhlak dengan baik, dia kena jaga batas dia dengan ajnabi. Tu dia. Dapat tak poinnya? Maksudnya yang keempat ni poin dia kena jaga batas. Yang keempat batas. Yes, kena jaga batas. Yang keempat batas guys. Jangan bertepuk tampar. Pukul lagi bertepuk tampar pula lelaki perempuan. Tak sorry. Ni Fernandez mana boleh tegas sangat. Okay, sebagai contoh kan, macam biasa tak kalau macam penceramah kan, macam Furqan sendirilah kan, Furqan kalau pergi satu event orang jemput, lepas tu tiba-tiba ada macam fans Furqan kan nak ambil gambar sama-sama, betul tak? So dekat situ pun kena jaga, kena jaga batas, kena jaga jarak, jangan berduaan. Kalau boleh biar ambil gambar tu ramai. Apa dia? Zati mesti selalu kan menghadapi situasi tu? Tak. Zati kalau lelaki nak ambil gambar, Zati segan sikit. Kalau boleh elakkan. Tapi kalau macam Furqan kena jaga ni tau, kena jaga jarak, kena jaga apa? Jangan dua lelaki dengan perempuan, jangan. Pastikan itulah. Tu sebagai contoh, Okey, lepas tu kelima, korang dah tulis tu keempat. Jaga batas ikhtilat, jangan bertepuk, bertampar. Tidak lambat. Ya Allah. Internet. Zati. Hello, Assalamualaikum. Lambat pula. Mana Zati tadi? Masuk balik. Ya, Din, nanti aku bergambar lah dengan kau. Ya Allah, ya Tuhanku. Nanti kita bergambar kan. Mana Zati tadi? Dah hilang dah. Zati masuk balik. Ya Allah, macam apa benda. Tadi dia banyak cakap ni. Aku dah jadi bela dah cakap apa. Ya sabar guys, semua tunggu kejap. Yang kelima. Kita ada yang kelima ni. Mana si Zati ni? Tak apa lah. Tolong panggil dia seorang. Internet lambat sangat tu. Din, tengok. Kawan tu dah lari je. Macam nak invite ni? Hello Zati. Hello. Ya Allah ya Tuhanku. Lari dah. Hilang tajuk kita. Kalau tak ada dia tak jadi tajuk ni.
Okey. Okey. Zati minum air. Okay. Okey. Lain mencemburui Ya, okey. Hmm. Internet tak? Like tak? Semua tengok. Like, cuba Zati bergerak sikit. Okey, like tak semua? Okey dah. Okey. Okay dah okay Alhamdulillah. Zati, kita dah ke yang kelima. Okay dah pergi yang kelima okay cukuplah 5 dulu. Dan banyak lagi sebenarnya yang kena jaga Kita kalau macam dalam ada. Ini baru 4. 5 5 tadi dah kan? Okey guys, kita ulang balik. Yang pertama apa tadi? Oh Tabarut. belum Tabarruj. Tabarut. Yang kedua, suara. Jangan gemah gemalai. Jangan lemah gemalai. Jangan menggedi-gedi. Jangan apa lagi Zati? Jangan mengada-ngada. Okey, yang kedua. Yang ketiga, jangan bertepuk bertampar. Bukan. Yang ketiga, Jaga batas. jaga batas. Itu yang keempat. Sebenarnya lupa yang empat. Jangan banyak post foto sangat. Jangan post foto sangat. Yang itu kedua. Ha. Yang ketiga, suara. Yang keempat, jaga batas ikhtilat. Yang kedua, Yes. dah habis. Okay, dan yang kelima jaga akhlak. Jaga akhlak Akhlak. sebagai muslimah. Tulis. Janganlah Akhlak sebagai yes. Kalau kita boleh tengok kan, kalau kita sebut tentang akhlak, antara sebaik-baik wanita Sri Kandi yang kita boleh contohi adalah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu. Bila mana bapanya Rasulullah SAW bertanya kepada anaknya, wahai Fatimah anakku, dia kata apa yang orang perempuan paling suka. Lalu apa yang Sayyidina Fatimah sebutkan? Fatimah sebut apa yang perempuan paling suka adalah bila mana dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihatnya. Subhanallah. Dan kita kena sedar Sayyidina Fatimah ni adalah ketua mukminat dalam syurga nanti. Jadi kalau kita nak jadi follower kepada Sayyidina Fatimah, kita kenalah ikut cara dia. Macam tu. Jadi that's why banyak sangatlah benda nak kena jaga bila mana kita dalam konteks wanita menceburi dalam dengan masyarakat, bersama dengan masyarakat. Okay, so kat sini kemudian apa lagi Zati nak share sikit lah tentang peranan orang perempuan sendiri. Kenapa sebenarnya dia kena berdakwah kan? Peranan dia, antara yang pertama kan Allah SWT ada sebut dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Zati, peranan. Tulis, korang buat peranan. Okay, korang tulis dulu peranan. Baguslah. Catat. Saya tak nak diorang terlepas. Zati tak bagi peluang diorang mencatat. Ya ke Allah. Okeylah, kita perlahan insyaAllah. Minta maaf Okay. Alright. So, cuba Furqan bacakan boleh tak? Nak Furqan bacakan surah At-Taubah ayat 71. Apa muka dia? Serta dengan makna. Apa yang maksud? Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Cuba Zati baca dulu. Saya boleh sambung pangkal dia. Oh ya ke? Baru nak dengar Furqan ngaji. Ini surat Zati. Saya panel moderator. Zati Okay, tapi serius Okay, so dalam surah At-Taubah ayat 71 ni Allah sebut kan, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Okay, dekat dalam konteks ayat ni, maksudnya kat sini Allah Subhanahu Taala ada sebutkan kita ni sebenarnya ada tugas untuk saling bantu-membantu antara sesama lain. Allah ciptakan lelaki dan perempuan untuk saling bantu-membantu antara sesama lain. Faham tak? Contoh kalau kita dalam bergerak kerja pun kan, kalau kita dalam bergerak kerja dalam satu persatuan, adanya antara lelaki dan perempuan. Okay, so kalau contoh adanya presiden
adanya timbalan presiden tu lelaki, timbalan presiden tu perempuan dan exco yang lain. So dalam konteks persatuan sendiri adanya lelaki dan perempuan, dan cuba kita bayang kalaulah andai kata gerak kerja dakwah ni dilakukan hanya para lelaki dan perempuan-perempuan hanya berada dalam rumah sahaja, tidak berkontribusi juga kan dalam untuk membangunkan negara, dalam konteks nak membangunkan membantu agama, bagaimana agaknya? Mesti tak boleh sebab ini dakwah ni adalah kerja yang berat, kerja yang besar, memerlukan kepada kontribusi bersama antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Sebab lelaki ada kelebihan yang tersendiri, perempuan ada kelebihan yang tersendiri, dan lelaki juga ada kelemahannya tersendiri. Perempuan pun ada kelemahan. Kejap. Zati pergi buka kipas. Diorang suruh. Oh, perlu ya? Zati, tak payah. Kesian lah. Kipas. Okay dah, sikit lah. Alright, so kat sini kita nampak kan bagaimana peranan untuk wanita berkontribusi juga dalam masyarakat untuk berdakwah adalah antara peranan yang pertama adalah untuk melengkapkan sendiri peranan lelaki tadi. Kita sedia maklum lelaki ni adalah pemimpin kepada negara, pemimpin kepada keluarga, pemimpin kepada masyarakat. Dan lelaki tak boleh nak gerak seorang. Lelaki kena ada wanita di belakangnya untuk bantu. Betul. Jadi perempuan tu sendiri peranannya adalah untuk melengkapkan peranan utama kaum lelaki tu sendiri. Catat. Melengkapkan peranan kaum lelaki. Tulis. Melengkapkan peranan kaum lelaki. Sebagai contohlah, ni apa daripada observation Zati sendiri secara personal. Apa? Zati tengok kalau observation ni, ini observation Zati lah. Nak observation Zati. Apa benda tu? Tentang ni, sekejap lah nak cakap. Tentang ni. Bagaimana nak kata perempuan melengkapkan lelaki. Okay, kita tengok kalau dalam konteks gerak, kalau kita tengok dalam konteks gerak kerja, lelaki ni dia biasanya dia nampak benda-benda besar je. Dia nampak benda-benda yang tu je lah, simple minded. Benda-benda yang kecil ni tak pandang. Benda-benda kecil ni lelaki tak pandang. Betul kan? Betul. Yes. So ini observation Zati yang betul lah. Okay, lepas tu tapi kalau kita tengok muslimat, para perempuan, mereka sangat detail dan hatta benda kecil pun diorang ambil kisah. Contoh betul macam hias pentas. Contoh hias pentas. Kita dah biasa contoh kalau hias nak perempuan kan lepas yang letak bunga kecil-kecil bawah-bawah tu. Padahal lelaki dah ada pentas cukup Kau 2 je lah atas. Itulah dia. Kita boleh nampak lelaki sangat simple minded. Berfikiran sangat simple lah. So perempuan ni mungkin ada orang kata complicated, tapi tak. Sebenarnya dia adalah penyempurna kepada sifat lelaki tadi yang simple minded. Sebenarnya perempuan bukan complicated. Perempuan bukan complicated Memang diorang akan buat bahan ni. Diorang akan buat. Tapi sebenarnya nak bantu kaum lelaki yang jenis simple minded ni. Yes, tapi sebenarnya nak bantu kaum lelaki yang jenis simple minded ni. Okay. Lepas tu yang kedua, peranan kita kaum wanita. Sebenarnya sebab tadi tu lah yang tadi Zati dah sentuh tu kan. Sebab perempuan ni dia ada satu keistimewaan yang lelaki tak ada tau. Apa dia? Agak-agak. Cuba Furqan teka. Ada keistimewaan yang lelaki tak ada? Yes. Banyak. Cuba sebut. Antaranya korang diberi kelebihan mengandung dan bersalin. Kelebihan tu. Okay. Lepas tu lagi? diberi kelebihan yang penyayang tu terlebih sikit daripada lelaki. Okay, that's it. Betul. Itu Betul. yang Zati nak highlight. Zati, lelaki jarang betul. Terima kasih. Alright, tak apa. Kali ni kita, apa yang betul kita cakap betul lah. Yang setakat ni tak ada salah pun. Semua betul je. Terus. Okay. So, perempuan ni
sifat dia yang special, paling special adalah berkenaan dengan perasaan, jiwa. Sangat orang kata macam ni, contoh kita bagi contoh ibu kan. Seorang ibu kasih sayangnya tu kepada anaknya tu tak berbelah bagi. Betul. Memang tak boleh nak kata contohlah anaknya tengah ada masalah. Padahal anak ni tak cerita pun kat dia. Tapi dia boleh dapat insting tu, dia boleh dapat rasa tu. So naluri seorang wanita tu sangat dahsyat, sangat kuat yang tak ada pada orang lelaki. Alamak. Dan lelaki. inilah yang sepatutnya wanita gunakan sebagai senjata yang paling kukuh dalam dakwah tu sendiri, dalam buat dakwah. Sebagai contoh bila kita buat dakwah, kita ajak orang untuk kenal Allah, kita ajak orang, kita bagi tahu orang tentang Islam, tentang syurga, neraka. Beza contoh kalau penyampaian lelaki, dia lebih kepada orang kata macam straight to the point. Tapi kalau perempuan ni kadang-kadang dia punya penyampaian ni lebih menjiwai. Kadang-kadang tu ada buat yang sampai nangis, bukan kata lelaki pun tak ada penyampaian macam ni, ada. Tapi nak ceritanya kebanyakan perempuan ni lebih menjiwai. Dan ini orang kata bila cerita tentang jiwa ni, dia akan lebih sampai kepada jiwa mad'u tu sendiri, orang yang kita dakwah kan. Macam tu. Sebagai contoh kan, Zati ada tengok tau satu ceramah Dr. Zakir Naik ni. Kalau kita tengok kan, isteri Dr. Zakir Naik kan, dia pun dia pun adalah seorang da'i muslimah. Tapi isteri Dr. Zakir Naik. Tapi isteri Dr. Zakir Naik ni dia memang khusus dia buat dakwah sesama muslimat saja. Memang tertutup. Memang sama muslimat sajalah. Betul-betul jaga. Dan nak ceritanya lagi dahsyat dakwah dia sendiri yang kata Dr. Zakir Naik sendiri yang cakap. Dia cakap nama apa? Isteri dia tu sebenarnya Islamkan orang lebih ramai daripada dia, gitulah. Antara kalangan muslimat tu. Nak ceritanya hebatnya dakwah, dia kata dia sendiri kagum dengan dakwah isteri dia. Lepas tu ada juga orang yang tanya kan dekat Dr. Zakir Naik kan, apa hukum boleh ke perempuan berdakwah, boleh ke perempuan berdakwah macam tu kan. Lepas tu apa Dr. Zakir Naik kata, bukan persoalan tu tak patut tanya, bukannya boleh tapi memang wajib. Sebab tu dakwah ni bukan semata lelaki je, perempuan pun kena juga. Tapi macam yang Zati cakap awal-awal tadi, banyak benda nak kena jaga. Dan antara benda yang paling orang kata paling afdal lah, paling terbaik bagi pendakwah perempuan tu sendiri adalah dia berdakwah sesama muslimat, dia berdakwah sesama perempuan. Jadi kat sini Zati nak tegur sikit bukan sekadar tegur kepada sahabat-sahabat je, tapi bahkan diri Zati juga. Seandainya kalau kita ada kemusykilan kan, banyak tanya, ingin tahu jawapan ke apa ke, kalau boleh selagi mana mampu dengan sesama jantina lebih baik berbanding nak tanya berlainan jantina. Contohlah macam Furqan, ramai tak orang DM tanya itu ini yang perempuan? Ramai tak? Ramai kan? Betul tak? Ramai kan? Ramai. Kadang-kadang tu ada soalan yang macam tak patut ditanya kepada seorang lelaki. Sebagai contoh macam perihal darah, perihal benda yang macam aset wanita. Kadang-kadang ditanya kepada ustaz-ustaz. Jadi dekat sini agak tak cantik, agak tak, orang kata tak sedap lah. Asal tajuk selagi mana boleh. Tadi apa tadi? Apa dia? Kan awal-awal dulu kan semasa saya invite Zati tu cerita pasal kita nak buka pasal haid, betul tak? Betul, pasal haid. Ada orang suka tanya saya, saya memang tak tahu. Saya bukan tak tahu tapi saya tak boleh nak cerita sangat sebab tak ada pengalaman benda tu. Betul. Kalau tu saya macam invite seorang pendakwah. Asal dulu mula plan saya nak ajak Nadra, tahu Nadra? Anak Ustazah Hafizah Musa. Nadra, tapi tu Nadra tak apa berminat lah pula nak duduk kat dalam live ni. Jadi saya invite Zati. Okay. Teruskan Zati. Itulah hari tu pun lepas tu hari tu pun baru je jumpa Nadra yang dia datang rumah raya. Dia datang rumah. Kan Zati datang rumah dia? Tak, dia datang raya rumah Zati. Okay, teruskan. Okey, kita teruskan. Sebagai contoh macam tadi tu lah kan, soalan-soalan macam sepatutnya diajukan kepada ustazah lah. Ustazah kan. Orang pakar rujuk wanita lah.
Tapi ditanyakan kepada ustaz-ustaz, bukan tak boleh, tapi dia macam tak manis. Tak manis kan? Tengok macam Furqan tadi pun. Furqan cakap nak jawab pun segan. Nak jawab pun segan. Sebab Furqan sendiri tak alami benda tu. Jadi kalau boleh depan ni, kalau nak tanya apa-apa, tanya pada ustazah-ustazah ya, yang para perempuan semua. Jangan tanya dekat ustaz benda-benda yang macam sensitif. Elakkanlah kalau boleh, selagi mana boleh untuk kalau apa-apa pun persoalan. Selagi mana boleh sesama dengan jantinah itu lebih baik. So, lelaki pun sama juga macam tu halnya. Zati pun banyak juga terima DM soalan-soalan tentang agama lah apa semua daripada lelaki, tapi Zati kebanyakannya tak jawab. Zati suruh tanya ustaz, tapi ada jugalah yang jawab. Yang jawab tu benda-benda yang simple lah. Tapi ginilah nak tegurnya. Bila mana boleh tanya pada sama jantina tu, tanya sama jantina tu lebih afdal, lebih aulak, lebih utama. Tu Lepas tu apa lagi? Okay, nak ceritanya, kadang-kadang kan ada orang misconception tau tentang dakwah. Orang ingat dakwah ni hanya pasal orang bagi ceramah je dalam bentuk berpidato, berceramah, berdebat benda-benda yang macam nampak macam ni. Sedangkan dakwah ni sangat besar medan dia. Sebagai contoh, kalau kat sini kan ada yang pandai menulis, maka dia buatlah tulisan berbentuk dakwah. Kalau ada kat sini yang suka melukis, dia ada bakat melukis. Betul. So biarlah buat lukisan tu berunsur lukisan dakwah. Macam sebelum ni kan, Furqan ada buat live dengan Ustazah Fiza Musa. Zati tengok Ustazah sebut, jangan kita merendahkan nilai seni tu dengan kita tidak memasukkan unsur dakwah. Kan? Jadi pertamanya kan, bila kita nak buat dakwah ni, kita kena kenal diri kita dulu. Kenal diri kita dulu. Apa kelebihan aku? Apa kelebihan aku? So pertama bila kita tahu diri, apa kelebihan yang Allah dah bagi ke aku, dan kita kena manfaatkan kelebihan yang Allah bagi tu untuk buat dakwah. Untuk buat dakwah, untuk ajak orang makin dekat dengan Allah, untuk ajak orang kembali pada Islam yang sebenar. Kalau kita yes. Jadi jangan sia-siakanlah korang punya bakat. Jangan sia-siakan korang punya bakat. Jangan sia-siakan apa kelebihan yang Allah dah hadiahkan dekat korang. Sebagai contoh macam Furqan suara sedap. Boleh taranum, boleh menyanyi. Lepas tu Furqan gunakan nyanyian yang berunsur dakwah. Baguslah tu. Masya Allah, mantap. Semoga istiqamah. Okey. Dan Kita ada lagi 15 suku. 15 suku. Oh, 15 minit. 15 minit. 15 suku pula. Okey, macam ni. Okay, Zati pernah cakap Zati tu bekas penasyid tu lah. Betul. Okay, Zati tu bekas penasyid. Sampai umur berapa Zati bernasyid? Zati nasyid sampai tingkatan 6. Lama. Okay, sampai Zati dah sebenarnya tingkatan 6 dah akhir balik betul tak perempuan? Betul. Okay. Jadi sejak bila Zati timbul kesedaran untuk tak bernasyid lagi? Sebab Zati mungkin ada beberapa perkataan daripada murabi yang membuatkan Zati tersentak mana perempuan tak boleh. Tapi betul tu. Dah lepas pada dah tingkatan 6 kan. Tingkatan 6 tu mana dah besar juga tu. Jadi cuba Zati kongsikan sikit. Okay, so sebenarnya macam ni, Zati berkecimpung dengan dunia nasyid ni dari zaman Zati darjah 3. Darjah 3 sampai tingkatan 6. Mana darjah 3? So itulah yang saya tengok budak gambar tu, yang adik Zati kecil tu. Masa kecil macam tu tak? Macam tu lah kan? Tak, adik Zati darjah 1. Oh, kecil lagi Kecil lagi. Zati besar sikit lah waktu tu. Okay, masa tu Zati nasyid juga kan? Darjah 1. Betul tak? Biasa orang minat nasyid ni daripada betul-betul. Maksudnya ceritanya memang suka nyanyi, kan? Maksudnya ada darah seni jugalah dalam diri Zati. Maksudnya suka muzik, sukakan nyanyian, sukakan lagu kan. Rasanya bukan Zati je, rasanya kebanyakan remaja zaman sekarang pun sangat sukakan pada lagu-lagu hiburan macam ni kan. So Zati pun tak terkecuali. So nak ceritanya bila Zati masuk USIM, sebelum Zati masuk USIM lagi sebenarnya macam dah terfikir dah, aku nak teruskan ke tak legasi nasyid dekat peringkat universiti kan. Sebabnya masa Zati dekat USIM pun baru masuk tahun 1,
ada pertandingan nasyid siswi. Nasyid siswi ni pertandingan tertutup lah, perempuan-perempuan je. Lepas tu, kat USIM. Lepas tu Zati join. Zati masuk bersama dengan tim Zati. Zati buat tim lah, tim baru dekat USIM. Tim baru sama lah, betul lah kan? Banyak tim tu. Betul. Okay, lepas tu kita orang masuk lah, kita orang masuk pertandingan tu, and then kita orang alhamdulillah tu memang pertandingan tertutup tau. Pertandingan tertutup perempuan-perempuan je. Lepas tu Zati pun alhamdulillah Allah rezeki kata memang tak sangka tiba-tiba Johan. Johan kan. Lepas tu nak ceritanya lagi, Zati kena approach dekat ni lah orang pusat kebudayaan USIM untuk masuk tim nasyid perempuan USIM. Tapi waktu tu Zati fikir Zati tolak. Walaupun Zati minat, Zati tolak sebab dia macam ni, pertama boleh kita nak masuk tapi biarlah, maksudnya boleh kita nak nyanyi, kita nak bernasyid, tapi kalau boleh biar sesama muslimat, tu lebih baik, lebih terjaga. Ada so, pun untuk sesama dengan yang Zati menang ni tertutup kan? Tertutup. Yang Zati menang dia tertutup. Ibu Zati untuk masuk yang lelaki perempuan boleh tengok macam tu? Yang lelaki perempuan boleh tengok, yes. Diorang nyanyi sama-sama, so macam Zati agak nak jaga, so Zati rasa untuk elak lebih baik. Macam tu. Lagi satu sebenarnya pun macam yang Furqan cakap, ada sentapan daripada murabbi, betul. Sebab tu lah kita kalau nak buat apa pun kena sentiasa minta nasihat daripada murabbi kan. Ustazah tegur, maksudnya biarlah kalau boleh tu tak ada masalah nak bernyanyi, bernasyid dengan unsur-unsur lagu agama, dakwah, tak salah. Tapi lebih baik, lebih terjaga tu bila mana sesama dengan muslimat sajalah. Sebabnya kan banyak sangat fitnah. Sebab kita jadi orang perempuan ni memang secara keseluruhannya memang fitnah. Sebab ada kan dalam satu hadis tu kan disebutkan bila mana perempuan melangkah keluar rumah je, syaitan tu akan mengindahkan perempuan keseluruhannya kan. Orang yang kat luar akan nampak macam itulah. So banyak sangat benda nak kena jaga. Lepas tu Zati lebih prefer yang tu lah. Lepas tu Ustazah tegur macam tu kat dalam usrah kan, Ustazah tegur. Lepas tu rasa macam Allah Akbar, Zab kan, Zab. Terus okay, lepas dia aku nak quit lah, aku tak nak join nasyid yang campur lagi perempuan. Macam tu lah. Apa ni, Ustazah usrah tu lah? Ustazah usrah. Mana Zaza tu memang Zati sangat sikoh lah sebenarnya, betul tak? Sangat sikoh. Betul? Betul lah tu. Sebab apa yang Zati pegang tu pun Ustazah Hafizah pegang juga. Yelah. Kalau itu kan? Sependapat juga. Tapi kan janganlah kecam dengan orang yang terlibat dengan terlibatlah dalam bidang nasyid kan. Kan kena apa? Kena terbuka juga dengan pandangan-pandangan. Betul. Tapi jangan perkecilkan juga orang yang pegang dengan pandangan yang kecil. Sebagai contoh dia tetap bernasyid juga kan di khalayak umum. Tapi dia menjaga. So janganlah korang kecam. Ni sekarang ni netizen ni cepat sangat nak judge orang. Sepatutnya kita jadi kena juga sikoh. Mungkin kita bersangka baik. Dia pegang pandangan ulama yang sedikit tu. Jadi ulama ni kalau dia berpandangan, dia khilaf, dia bukannya berpandangan semata-mata dengan pandangan dia, tapi dia berhujahkan dalil. Semua dengan dalil-dalil dia. Ada yang pandangan yang jumhur macam ni, pandangan yang kecil macam ni. Jangan sekali-kali walaupun jumhur macam tu, janganlah sekali-kali kita meremehkan juga yang kecil tu. Macam itulah. Wallahualam. So Islam ni dia sangat fleksibel, tapi janganlah kita memudahkan sangat juga dalam masa yang sama. Sebaiknya kita sebagai seorang perempuan kena jaga diri sebaiknya. Sampai kan kalau ada Ustazah Zati ni yang paling betul-betul jagalah. Memang dia kalau boleh perempuan yang macam ni lah. Contoh kalau macam yang berdakwah secara macam ni kan ada lelaki ada perempuan juga yang tengok kan. Memang dia tak kasih. Dia kata kalau selagi boleh elak. Tapi kalau tak boleh elak, maksudnya perlu juga untuk buat, kena jaga yang macam sebut-sebut perkara yang tadi Zati dah sebut 5 perkara tadi. Kena jaga. Betul. Itulah dia. So itulah cuma nak tegur lah kepada para sahabat-sahabat semua yang tengah tengok live ni, jangan cepat menghukum orang. Cuba sangka baik. Betul, jangan cepat menghukum orang.
Boleh saya baca soalan sekarang? Walaupun kita Boleh? lagi 8 minit je. Okey, kejap. Sekejap baca soalan. Zati baca soalan Zati. Astaghfirullahaladzim. Ni tak payah select tepi. Baca. Ini select tu. uh, Tak mau. Apa suruh Zati teranum? Silap orang lah. Zati tak reti taranum. Kalau nak suruh taranum suruh Furqan taranum. Jangan. Okey, macam mana nak beli buku Kak Izzati? Okay. Macam ni nak beli buku Kak Izzati, insyaAllah boleh follow Hamari Group dan boleh DM dekat situ. Admin nak beli buku Kak Zati, sebut je. Dan Kak Zati ada, sekarang ni ada 2 buku dah Kak Zati tulis, tapi 2 buku ni contribute dengan kawan-kawan penulis yang lain. Tapi insyaAllah buku solo yang memang buku Kak Zati sendiri, insyaAllah akan launch bulan depan, bulan 7. So untuk yang bulan 7 tu, tunggu pre-order daripada Zati. So nanti bolehlah bila kita dah buka pre-order, jangan lupa order lah kalau nak dapat kan, insyaAllah. Sangat limited lah. Dibuka bulan 7 Zati? Bulan 7, launch bulan 7. Jadi bila diorang boleh beli bulan 7? Diorang boleh order bulan 7. Okey, kejap. Soalan lain. Korang jangan tanya apa taranum pula. Okey, Kak Zati. Kak Izzati masih dengar lagu-lagu hiburan tak? Okay. Ini nak jawab jujur ke berlapik? Zati tu. Okay, Kak Zati masih dengar tapi sekarang ni Kak Zati sedang cuba untuk minimizekan lagu-lagu yang orang kata yang macam apa nama, yang tak elok lah, yang lara, yang sia-sia. Sekarang ni kebanyakan dengar lagu-lagu yang elok, macam lagu nasyid kan banyak. So selagi mana adanya lagu yang baik-baik, buat apa nak dengar lagu yang tak baik. So usahalah sikit-sikit bagi siapa-siapa yang sabar-sabar kan, kadang memang susah nak tinggal lagu-lagu. Boleh dengar lagu Lembaran Juzuk Cinta. Lagu Lembaran Juzuk Cinta ni lagu yang bagus. Jangan lupa pakai-pakai. Itulah dia. Lain soalan. Okay, apakah definisi perempuan mahal? Adakah definisi perempuan mahal. Benda ni sangat subjektif. Tapi nak ceritanya definisi perempuan mahal. Kita tengok yang mahal menurut Allah lah. Kalau kita tengok antara yang pernah disebut dalam hadis kan, perempuan ni sebenarnya nak masuk syurga kalau dia jaga 4 perkara. Pertama, dia jaga solat dia. Kedua, dia jaga puasa dia. Ketiga, dia jaga maruah diri dia. Dan yang keempat, dia taat suami dia. Korang catat. Yang pertama apa catat? Yang pertama perempuan yang jaga solat. Jaga ibadahnya. Yang kedua, perempuan yang jaga puasanya. Yang ketiga, perempuan yang jaga maruahnya. Yang keempat, perempuan yang taat pada suaminya. Kalau dah berkahwin, dia taat dengan suami dia. Ini kena highlight ni keempat ni. Sebab dan Rasulullah sebut, andai dia penuhi 4 syarat ni, masuklah, pilihlah syurga mana pun kau nak masuk. Nampak tu. Pilih mana nak masuk. Pintu semua ada. Terbuka. Tapi macam yang Furqan cakap lah kan, yang pasal highlight tu, taat suami. Dan antara salah satu faktor yang perempuan paling susah nak ikut sebenarnya, taat suami. Yang keempat tu lah. Itu adalah ujian bagi ni lah perempuan. Dan kebanyakannya perempuan fail ke situ. Jadi kita kena sama-sama. Jawapan untuk itu. Kalau mak saya cakap, yelah Allah uji perempuan ni, dia didatangi oleh seorang manusia yang bukan jaga dia daripada kecil.
Betul. Tak, yang jaga dia mak ayah dia. Tiba-tiba perempuan Allah datangkan seorang lelaki yang entah mana-mana datang kita nak kena dengar semua arahan dia. Ni saya bagi apa yang mak saya cakap Jadi kat situlah ujian yang paling terbesar. Kalau ikut logik lelaki pun sama. Tiba-tiba ada datang lelaki lain. Weh, kau tolong ambilkan kasut ni jap. Weh, kau tolong masakkan aku telur. Weh, kau tolong buatkan aku samyang. Kan kedebik juga lelaki. Macam tu kan. Kita mesti macam, apa hal dia ni? Contohlah kita bawa masuk asrama. Itulah budak-budak juni akan rasa kat sini. Tak puas hati. Jadi isteri dia mengalami masalah itu. Tuhan uji. Betul. Datang-datang seorang lelaki. Nak bukan lelaki yang soleh pula. Yang berbahaya lah. Yang kadang-kadang orang cakap ini kuat set. Kerja dia nak benda tu je. Tapi dia sendiri tak solat. Tak mengajak isteri semayang. Dia sendiri tak semayang. Itu kadang-kadang merisaukan dan kesian juga kat perempuan. Jadi pesanan saya pilihlah lelaki yang betul. Itu je. Take note perempuan-perempuan, pilihlah lelaki yang betul. Nak taat ni susah lelaki. Betul. Jadi sebenarnya kan doa tu pun penting tau, doa untuk kita sentiasa walaupun kan sekarang kan ni jugalah bagi para perempuan yang mungkin tengah tengok live ni. Walaupun kita belum kahwin, daripada sekarang lagi dah kena doa. Semoga kita mampu untuk taat pada suami. Dan jangan lupa juga untuk doa dapat suami yang baik. Macam tu. Betul. Tapi macam itulah. Dugaan insya-Allah. Doa. Semoga itulah dia. Okey, ada lagi ke next soalan? Okay, soalan last kita bagi soalan terakhir Malu dia. Okey. Soalan terakhir, cepat. Okey, ni saya rasa ni paling penting ni sebenarnya. Cuba Zati baca. Apa pandangan Kak Zati tentang tudung labuh depan tapi belakang pendek? Bagi Zati dia ni ada ke tudung macam tu? Oh, ada Furqan, ada. Dia menggayakan tudung kan, ada kadang kan orang pakai tudung shawl kan. Dia macam betul-betul tutup dada tapi belakang tu betul-betul orang kata paras-paras ni lah, paras-paras tutup leher. Tapi sini lah nak cakapnya kadang-kadang kan ada dalam Zati lebih berpandangan untuk elakkan lebih baik sebab untuk lebih menjaga. Cuba bayangkan kalau tiba-tiba ada angin kuat kan, lalu tak pasal-pasal free je tayang. Tiba-tiba terbang kan, terselak. Memang tutup leher saja. Yes, leher tu betul-betul kat belakang je. Kan ada kan antara baju dengan leher. Apa yang jual tu? So sangat bahaya sebenarnya, sangat bahaya. Jadi kalau boleh kita tutup segala consequences ataupun perkara-perkara yang boleh terjadi untuk terlihatnya aurat kita. Sebolehnya untuk kita tutup peluang-peluang tersebut. Sebagai contoh pakai tudung yang macam ni. Tudung belakang pendek tapi depan labuh. So kat situ nak ceritanya peluang untuk nampak aurat tu ada. Sebagai contoh macam tadi Zati sebut, kalau ada angin berlalu kan, angin datang tiba-tiba terselak. Tak pasal-pasal ni kan, berdosa kan. Sebab itulah. So macam lebih baiklah untuk labuh lah. Depan ke belakang ke? Tudung ni. Okey, tudung. Target perempuan mana ada pakai tudung kan. Dan perempuan ni dia ada kelemahan. Kalau dia minat seseorang icon tu, contoh Sofa, dia minat sangat ni, tak apa benda tudung yang kawan tu keluar pun grab, mesti cepat-cepat nak beli sebab perempuan dia ada kelemahan yang itu. Minat sangat ni, apa je produk dia akan beli. Dia tu bagus ke untuk dia, tak bagus ke untuk dia. Tapi so janganlah gunakan kelemahan perempuan ni untuk buat duit. Ya Allah, bahaya. Sejual lah barang itu. Kan? Betul sangat. Perempuan sekarang ni perempuan jadi tudung ni. Kan. Sekarang ni perempuan jadi senjata orang kafir tau. Senjata orang kafir untuk jatuhkan orang Islam sendiri. Dia
dia mempromosi orang perempuan. Contoh kita tengok kat iklan-iklan kan. Contoh iklan shampoo rambut, iklan mandi, semua orang perempuan. Jadi mereka sebenarnya sedang memperdagangkan perempuan tanpa sedar. Betul. Perempuan tu rela diperdagangkan. Kan. Jadi kita kat sini, inilah cabaran akhir zaman. Inilah cabaran kita sekarang yang kita sedang lalui. Janganlah kita mudah-mudahnya nak kita menggadai maruah kita semata untuk apa? Untuk dunia, untuk kemasyuran, untuk duit dan sebagainya. So jaga diri baik-baik. Jaga diri. Okey kan? Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Aku nampak betul kata minat Zati. Nak sambung lagi. Kesian Zati panas. Okay. Untuk yang terakhir lah insya-Allah. Zati minta maaf andai kata perkongsian Zati adanya banyak kekurangan. Minta maaf sangat-sangat. Macam sebagai contoh tadi Zati cakap laju sangat macam kereta api tak berhenti. Tu antara yang Zati nak take note lah, kena perbaiki lepas ni insya-Allah. Terima kasih sebab tegur. Lepas tu yang kedua, minta maaf juga seandainya ada penerangan ataupun soalan yang tak terjawab dan sebagainya. Cuma Zati nak kata kat sini, Zati pun masih belajar. Tapi kita tak perlu untuk kita tunggu betul-betul kita orang kata betul-betul alim barulah kita nak buat dakwah. Sebab kalaulah nak sampai kesempurnaan tu, sampai bila-bila kita tak buat dakwah. Rasulullah sebut balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi apa yang kita tahu kita kongsi. Yang tak tahu tu janganlah pula kita nak memandai-mandai tahu. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Ana la adri, saya tak tahu, cakap je. Tapi yang kita tahu itulah yang kita kena kongsi. Lepas tu yang terakhir, Zati nafas memang panjang cakap tak ambil nafas. Panjang. Dulu masa zaman nasyid Zati belajar ni suara panjang. Oh iya ke? Okey, teruskan yang terakhir. Okey, yang terakhir, Zati doakanlah semoga para perempuan, para muslimah di luar sana yang mungkin sedang berjinak-jinak jugalah kan nak ceburi dalam bidang dakwah ni, jaga diri sebaiknya, jaga apa yang patut dijaga. Janganlah pula kita tiba-tiba jadi fitnah pada agama. Kalau seandainya Zati sendiri pun ada tersilap, tegur Zati, nasihat. InsyaAllah sama-sama kita cuba untuk bantu agama Allah. Kita buat dakwah ni bukannya sebab kita nak populariti, bukannya sebab kita nak orang kenal kita, tidak. Tapi sebab sebenarnya kita nak ajak orang kembali pada Islam yang sebenar. Kita nak ajak orang kembali berhijrah kepada Allah. Jadi niat ni sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Perbaiki niat, sentiasa untuk tajdid niat. Kalau setiap hari kalau boleh, sebelum kita tidur, kita lelapkan mata kita, sentiasa kena perbaiki niat kita. Sebab kita tak tahu amal mana yang Allah terima. Kita tak tahu apa perbuatan baik kita yang Allah terima. Jadi kepada sahabat-sahabat kan, yang macam tadi Zati awal sebut tadi, ada kelebihan masing-masing, gunakan kelebihan yang ada tu untuk bantu agama Allah. Kita sekarang ni kekurangan jundi-jundi Allah. Kita kekurangan tentera-tentera Allah nak bantu agama Allah. Masing-masing semua hanya mampu untuk orang kata bertikam lidah di media sosial semata, tapi tak ada pun usaha nak bantu agama Allah tu sendiri. Jadi sama-sama kita kontribusi bantu agama Allah. Siapa lagi nak bantu kalau bukan kita yang Muslim ni? Betul. Itulah dia. Wallahualam. Wallahualam. Okey, jadi semua kita baca doa sikit dan tutup kelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik wal sayyid la hujjatan alaih. Allahumma ja'alna ربنا ربنا أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان اللهم وتعالى. Okay, jumpa lagi ya insyaAllah. Jumpa lagi Zati. Yes. Okay, Assalamualaikum. Salam.
Afif, weh gemuk masuk jap. Afif, kau beli tak aku punya tu? Oi. Sorry guys, lapar. Tak ada cover. So si Afif belikan ni tadi, belikan lauk. Belikan dia pergi makan kat kedai apa? Kedai Pakistan. Okey semua. Jadi apa saja perkongsian yang Izati sampaikan tadi, ambil mana-mana yang bagus. Saya rasa semua bagus. Tulis, bahat, baca selalu dan tengok betul-betul mana yang ada relate dengan hidup kita, yang mana yang kita ada buat salah dulu betulkan. Okey, nak semua orang buat salah. Jadi kita sentiasa nak dahagakan gemuk je ya. Afif masuk. Kita dahagakan ilmu dan teguran supaya kita berubah. Jadi ambil, jangan apa? Jangan tak ambil langsung. Jangan kita masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Tu sangat-sangatlah rugi sebab kita semua dah berada dalam majlis ilmu. Masya Allah. Kita main sikit-sikit tu tak apa. Pasal majlis ilmu saya sendiri tahu kalau terlalu serius saya pun ngantuk. Yelah bayanglah Zati tak bagi peluang langsung saya bercakap. Itu standard. Itu biasa. Karena kalau talk share bercakap, oh Allah. Ya benar Adam. Isma' kalami. Man qara'a al-Quran. Cepatlah Afif. Takkan tinggal saki baki je. Falahu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ni kalau tok syekh ceramah. Kak Idin memang dia masuk kacau-kacau tu dia tak ada dah. Afif, masuk le. Dan tak kau lah gemuk. Masuk tak nak. Okay, itulah dia perkongsian saya. Sangat seronok sebenarnya sebab seriously kalau ikutkan perasaan saya nervous. Izati Elia kot. Dia memang kita kenal dia, saya pandang dia selevel dengan Ustazah Asma Harun. Mungkin dari segi pengalaman Izati kurang. Tapi yelah pengalaman kan dia umur pun baru berapa. Tapi dari segi penjagaan maruah diri sebagai perempuan tu, cakap tabik ya. Pemakaian yang labuh, yang lepas tu tak berapa nak apa menonjol, color yang diorang kenakan. Kalau ikutkan perempuan suka color yang menyegelah-nyegelah, yang menyegelip-gelip, yang ada pin, ada nyala-nyala situ, ada apa magnet-magnet kan. Perempuan suka yang macam tu. Tapi diorang ni menjaga. So saya ni memerhati dan saya respect. Respect. Sebab itulah saya macam, yelah kalau saya nak buat live dengan Ustazah Asma Harun tu macam mustahil sangat kan. Tapi insyaAllah ada rezeki sebab Ustazah Asma Harun pun pernah berbual dengan saya. Dia duduk rumah, dia kenalan maklong saya. Pernah berkenalan, cakap saya belajar kat Mesir. Dia pun, Ustazah tu pun dah ada anak ramai. Masa tu anak dia ramai berdikit-dikit. Tapi Allah, Ustazah, Masya Allah, Ustazah Asma Harun sangat hebat. Dia dalam sibuk-sibuk menjaga anak, dia mampu untuk berdakwah. Mana ada rekod dari kau untuk live. Gemuk, masuklah cepat. Dasar gemuk. Ustazah Asma Harun ni antara saya rasa, yelah mungkin saya minat makcik saya juga, Ustazah Hafizah Musa, tapi dah dia makcik saya kan. So susahlah sikit dah makcik nak minat apa, memang hari-hari jumpa. Ustazah Asma Harun ni tak nak kenal dengan makcik kepada Zati tu ke? Go. Jangan Zati marahkan. Zati tu syadid orang dia, jangan pasal korang. Kau nak masuk ke gemuk, kau lah kena request. Kau pin je lah situ. So, siapa yang nak marah Hafiz boleh marah sekarang. Jadi itulah kita dalam berdakwah ni, skop kita luas. Macam Zati cakap, kita ada bakat nyanyi dengan jalan dakwah.
Kita ada bakat mengaji. Kita ada bakat bercakap. Kita ada bakat apa lagi? Kita ada bakat menulis. Yang paling penting menulis. Saya rasa dakwah yang paling berkesan adalah menulis. Sebab tapi saya rasa semua berkesan kan. Melalui lagu ada orang suka muzik, So dia tak boleh nak dengar ustaz-ustaz masuk duduk dalam kelas. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pakai macam ni, ustaz pakai macam ni. Wabihi nasta'in. Dia dah ngantuk. Padahal baru wabihi nasta'in dia dah ngantuk, dia tak boleh dengar. Tapi bila dia tak muzik, ketang lembaran juzuk cinta di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Baru dia segar. Oh, dia boleh dengar muzik dia. Jadi kita cuba masukkan muzik dalam dakwah. Itu yang kita cuba dekatkan. Faham tak? Macam Ustaz Azhar Idrus. Dia masuk dengan anak-anak muda yang rempit-rempit. Hebat. Sebab dia pun pernah main motor macam saya. Saya nak juga. Dakwah mak rempit ke mak nyak. Tapi saya tak berani. Yelah, tak beranilah. Yelah, saya tak tahu bab motor, saya tak tahu nak cerita apa dengan dia orang nanti. Datang-datang, exhaust kau ni kalau letak exhaust besi ni bagus ni. Kalau exhaust kau ni letak yang buluh tu pun okey. Tak kena menumbuk dengan mak rempit tu. Kau benda kau cerita ni tak masuk langsung, tak kena langsung. So, itulah. Kena belajar banyak lagi lah saya ni. Nak masuk dengan maknyah pun. Nak dakwah, bukan kita nak dakwah. Saya tak suka tengok yang perempuan. Ya bang, apa benda? Kita rasa nak kau ni suara jantan nak jadi perempuan. Kita geram lah, tapi tak boleh. Kita kena dakwah dengan lembut. Tapi nak masukkan dia tu takut. Dia duduk hai abang, kita pula terpesona, terjatuh ke lembah yang sama. Tak nak lah macam tu kan. Kita cuba. Kita bukan tak nak cuba, memang suka berdakwah, suka tengok orang ikut Islam. Saya ada satu pengalaman yang mengislamkan seorang perempuan daripada Sabah tu. Mengislamkan dia tu, ya Allah, saya rasa itu adalah satu nikmat terbesar dalam hidup saya. Tak ada nikmat lagi besar daripada tu. Kita pergi islamkan orang. Allahu Akbar. Sonok. Tapi sekarang saya harap dapat buat ramai lagi. Tapi itulah, saya nak kena pergi Sabah pula. Saya rasa Sabah tu adalah satu lubuk yang diorang nak Islam. Tapi kita tak dapat nak pergi ke sana ke sebab jauh ke apa kan. Ustaz pun itulah, saya cakap tak cukup kuat lagi. Ustaz pun lemah lagi. Tengok si Idin kacau-kacau aku tadi. Dia dah kacau-kacau, dah tak apa-apa nak kuat dah. Nak ada Zati depan ni, Idin ni kacau ke? Betul aku Idin ni. Lepas tu sekarang dia jawab saya mana tahu, saya kan cuma ikan. Afif masuklah Afif. Malu apa? Okey semua, terima kasih banyak kerana sudi join pesanan saya. Apa yang korang tulis, ni tulis apa yang korang tulis, jangan biar dalam kertas saja, baca balik, study balik dan ikut mana yang boleh ikut. Cuba usaha ikut sehabis mungkin. Okey, faham? Okey, saya insya-Allah nak jemput datang. Insya-Allah saya akan datang Sabah. Saya pun nak sangat berdakwah dengan orang Sabah. Mungkin kahwin dengan orang sana, mungkin tak tahu. Sebab nak sangat dakwah Sabah, Sarawak satu. Dekat Malaysia lagi kan. So kita kena cuba. Kena beranikan diri walaupun asal yang tak saya lagi berani dengan orang yang nak didakwah berbanding dengan orang yang macam yang rambut kuning-kuning, yang muka bengis, yang duduk dekat tempat-tempat ganja. Tu saya tak berani nak dekat dengan orang gitu, nak dakwah kan kena pukul kan. Ya gemuk, masuk le gemuk. Aduh. Tak masalah kalau dia masuk kan, dia tunjuk muka dia. Dia decline guys, dia decline. Malas tau. Okay semua, terima kasih banyak. Saya rasa cukup dekat tu kot. Apa yang baik datang daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Segala yang baik datang daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Kau mengajuk ke jadah. Kau lelaki pun mengajuk ni. Tengok Afif Bayaki mengajuk. Korang perempuan jangan layan dia. Jangan pergi DM dia, pujuk-pujuk dia. Dia menggedi, dia mengada-ngada yang layan dia. Okay semua. Hey Ben Fahmi, hai.
Terima kasih banyak datang sudi ziarah. Nanti insya-Allah kita post video kita tu, nanti kita cuba berduet berdua pula. Okay, maaf semua segala salah silap saya. Yang buruk tu semua datang daripada saya. Okay, yang baik datang daripada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan. Ni Fernandez. Bye bye.